Okey, nombor 5 silakan. Berikan jawapan awak, yang lain dengar dan awak boleh bertanya soalan. Okey, sedia? Masyarakat Melayu pada zaman dahulu menjalankan aktiviti pemburuan binatang seperti ayam, rusa dan juga pelanduk. Mereka menjadikan hasil pendapatan mereka itu sebagai sumber makanan sehari diri kepada kehidupan mereka. Kemudian mereka juga menghasilkan sesuatu kepada sistem tukar barang, bermakna mereka menukarkan binatang-binatang yang sudah mereka buru dengan masyarakat yang menjalankan aktiviti menanam padi dan juga menanam sayur-sayuran. Kemudian masyarakat zaman dulu juga menjadikan hasil pemburuan binatang mereka dan diambil kulit untuk dijadikan pakaian. Manakala pada zaman dahulu kemungkinan besar mereka menggunakan peralatan seperti lembing, dan pada zaman sekarang mungkin telah diperbaharui dan dijadikan sebagai alatan memanah dan juga senjata-senjata yang lebih canggih untuk memburu binatang. Terima kasih. Jawapan dia kan panjang sangat cerita dia kan. Okey, lain semua tengok kan begitu hebat cerita dia kan. Sama ada awak faham tak faham itulah saya tak pastikan. Tenganga semua kan. Dengan saya pun tenganga. Okey, sebelum saya komen awak ada apa-apa nak tanya tak? Adakah aktiviti pemburuan ini dijalankan secara besar-besaran? Adakah aktiviti pemburuan ini dijalankan secara besar-besaran? Kegiatan ekonomi pada masa itu ialah kegiatan ekonomi sara diri. Apa yang dimaksudkan dengan sara diri? Saya bagi dua situasi di sini. Adakah sara diri itu bermaksud kita guna untuk berniaga ataupun untuk guna sendiri? Untuk guna sendiri. Dan pada masa itu kebanyakan buruan yang dilakukan bukan untuk dijual tetapi untuk kegunaan sendiri. Kalau kamu nak, kamu pergi buru, kamu bawa. Kan? Itu dia. Bukan dibuat secara besar-besaran. Dan pemburuan tidak dilakukan secara besar-besaran. Kumpulan yang berikutnya, silakan. Ternakan. Ternak. Mereka menternak binatang seperti ayam dan itik. Ayam dan itik dijadikan sebagai sumber makanan utama pada sumber makanan kedua pada waktu itu. Sumber makanan ini boleh diibaratkan seperti keperluan asas pada waktu itu. Cara penternakan mereka lakukan adalah secara kecil-kecilan dan bukan untuk komersial. Bukan untuk komersial. Okey, di sini senang je apa menternak apa? Apa jenis binatang yang mereka menternak? Ayam. Kambing kan, bunyi kambing lagi. Lembu. Ada tak masa ni dia orang menternak penyu? Ada. Okey, jadi itu menternakkan dia. Mereka masih lagi. Semua apa yang dilakukan adalah melakukan untuk diri sendiri. Okey, ada nak tanya apa-apa setakat ini? Saya rasa yang ni jelas. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey, bagus. Semua dah pandai. Macam cikgu. Teruskan. Kumpulan akhir. Orang Melayu menjalankan kerja kampung. Contohnya seperti meramu, menanam padi, menjala dan memasang buku. Kerja kampung dijalankan oleh orang Melayu kerana pada ketika itu orang Melayu hidup di kawasan kampung. Orang Cina hidup di kawasan ladang dan orang India hidup di kawasan estate. Ladang dengan estate lain dia kata ladang dengan estate dia dah beza. Tak pernah saya faham. Tak apa, nanti saya akan betulkan. Kerja kampung dijalankan dengan bermodalkan modal yang kecil, pasaran yang kecil, dan kerja kampung ialah satu kerja yang bukan profesional. Dijalankan untuk sara diri. Okey, cukup kan? Jadi kita dah nampak apa yang dia katakan kerja kampung. Tahu apa itu kerja kampung? Kerja bukan profesional. Yang dilakukan secara kecil-kecilan. Orang kampung tanam padi, tanam sikit-sikit. Dulu dia tanam padi untuk mereka saja. Mereka tanam pokok-pokok buah-buahan untuk mereka saja. Kan? Maknanya untuk makan diri sendiri saja. Itu kerja kampung. Okey, baik. Apa yang akan saya buat selepas ini? Okey. Saya bagi awak masa seminit. Cuba tengok balik benda-benda ini. Lepas ni saya akan buat satu permainan dengan awak. Okey, atas meja cikgu dah letakkan satu tu. Jangan buka dulu benda tu nak Jangan buka dulu. Baik, lepas ni saya akan cerita pada kamu apakah jenis permainan dia. Dah tengok? Okey, cukup. Okey, sekarang apa yang saya nak, nota yang saya bagi itu masukkan dalam fail simpan. Setiap kumpulan kena lantik ketua, tapi sebelum tu cikgu nak beritahu pada awak, cuba keluarkan kad ni dulu. Keluarkan masing-masing keluarkan kad tu. Okey, baik. Apa yang kita akan buat? Kita akan main game. Ya, jangan awak petikaikan. Cikgu. Apa tu? Cikgu, ini kad terup. Kan, terup tu tak? Nampak macam terup tu tak? Adakah ini terup? Bukan, kalau terup ada angka-angka kat dalam tu tidak.
Jadi ini dia, awak kena tahu. Moral of the story di sini, jangan, dalam bahasa Inggeris kata, don't judge the book by the cover. Kan, jangan tengok orang tu, dia kepala tak betul, maknanya dia tu orang jahat. Kan, kita kena kaji betul-betul. Jadi kalau pun ustaz tengok, ustaz kalau tengok sini, dia kata, Masya Allah, kenapa ni ngajar main benda ni? Cakap, tuan, kami main benda ni. Oh, insya-Allah, dia kata pula kan. Dia terbalik pula kan. Nampak kan? Okey, jadi inilah kad. Cara permainan dia, permainan ini akan melibatkan fizikal lah kan. Tepuk-tepuk semua kan. Jadi saya nak minta lah kan. Pelajar perempuan duduk dengan pelajar perempuan, lelaki dengan lelaki. Sila gerak. Okey, dah sedia? Jadi semua dah ada ketua? Okey. Ketua sini. Sini siapa ketua? Seorang. Ketua keluar. Okey, ini ketua kan? Okey, ketua semua berdiri kat luar. Okey, dalam permainan ni main betul-betul. Jangan main ketika main. Faham? Okey, dengar sini semua sekali cara permainan dia. Semua kad ini, setiap satu tu ada pasangan dia. Buru ada 2, kerja ada 2. Kan? Dia ada 2-2 lah. Semua kad ni Okey. Jadi tindakan kamu yang pertama, ketua akan kocok benda ni. Kemudian apa yang dibuat, saya tunjuk kat sini, semua sekali tengok. Tengok je. Baik, apa yang ketua akan buat macam ini. Dia akan turunkan daun ini macam ini. Depan. Semua tengok. Ternak. Okey, yang kedua ni keluar ialah buru, kan? Yang kedua adalah keluar buru. Kata yang ketiga ni, yang keluar ialah buru. Betul tak? Jadi dalam kalangan pemain-pemain ni, siapa dulu tepuk cakap buru. Siapa tangan dia yang paling bawah, dia dapat kad ini. Dia akan memiliki dua-dua kad ni. Apabila mereka menyebutkan apa maksud buru kepada ketua. Ketua kata betul, baru dia boleh pegang kad ni. Faham? Cara permainan dia, kalau awak terus tak dapat, maksudnya kena buat sehingga awak dapat. Masa yang diberi ialah 5 minit untuk permainan ini. Faham? Jadi ada 2 perkara kat sini. Yang pertama sekali, awak kena sebutkan kalau benda yang sama, mengikut yang jatuh itu. Kalau buru, burulah. Kalau jatuh itu ternak. Okey? Yang dapat kad ini, kena sebut apa dia. Ketua akan pastikan jawapan awak betul. Kalau ketua kata jawapan betul, baru boleh awak pegang kad dia. Sekiranya yang keluar ini ialah buru, yang keluar yang kedua bukan buru tapi awak tepuk buru, kamu kena denda. Denda dia ialah yang buat masa ni hilang 1 round permainan. Kali kedua berlaku benda yang sama, maka dia kena datang ke depan untuk menyanyikan lagu Negaraku. Denda dia. Jelas? Mesti ada denda dia kan? Okey, jelas? Bagi kumpulan yang menang, yang mempunyai kad yang paling banyak, saya menyediakan hadiah. Dan pastikan dari segi keselamatannya, pastikan atas meja kamu itu tak ada benda-benda tajam macam ni. Kan? Sini awak tepuk, tembus tangan awak. Okey? Dah tahu macam cara permainan dia? Dah tahu? Boleh kita mula? Saya nak dengar bunyi berdegang-berdegum. Okey, dah sedia? Dah ready? Okey, let's start the game. Go! 5 minit. Okey, dah tamat. Terima kasih. Okey. Jadi sekarang ikut saya. Angkat tangan. Merah tangan kan. Bagi dia bergerakkan. Picit-picit sikit. Picit-picit tangan awak. Picit-picit tangan. Siap tangan awak berdal-berdal meja tadi kan. Picit-picit. Okey, apa pandangan awak tentang permainan dia? Happening. Seronok lagi? Sakit. Sakit kan. Berdal-berdal sakit. Ini cikgu cuma bagi awak yang sikit aja. Saya cuma masukkan lebih kurang 8 saja tema. Kan 8 tema kan. Sebenarnya dia ada permainan yang lebih besar daripada ni, tapi saya nak bagi awak cuba benda ni. Kerana permainan ini tadi ada kaitan dengan otak kamu tadi. Itu tadi saya suruh awak fikir, simpan dalam otak. Jangan terikat dengan apa yang kamu tulis. Nampak tak? Bila awak simpan dalam otak, bila awak tengok mata awak pandang, otak awak berfikir, tangan awak bergerak. Jadi awak sebenarnya menggerakkan semua panca indera awak.
Nampak? Menggerak panca indera, awak sentiasa alert atau sentiasa bersedia. Di samping kita dapatkan ilmu ini, ilmu kita belajar, kita juga sebenarnya menjana minda kita, otak kita, kan? Maknanya kita tidak hanya duduk diam dengar, tapi awak bergerak, kan? Jadi sekarang ni, untuk saya nak pastikan berapa banyak yang awak dapat, saya ada sediakan soalan untuk kamu yang mana kamu akan buat soalan tu, jangan tunjuk pada kawan awak, buat idea kamu sendiri, boleh? Okey, sila jawab soalan tersebut. Okey, sila berhenti. Terima kasih. Apa yang cikgu nak tengok sekarang ni, saya nak tengok sejauh mana awak dapat menguji. Okey, minta jawapan awak. Okey, kita tengok soalan dia. Buru. Aktiviti memburu binatang seperti pelanduk. Berapa markah boleh bagi kat sini? Saya bagi dia 1 saja. Tanyalah kenapa? Adakah ayat yang lengkap? Tak, kena tulis. Mereka menjalankan aktiviti memburu seperti pelanduk. Nampak tak? Baru dapat ayat yang lengkap. Betul. Tapi dari segi struktur ayatnya tak betul. Jadi saya nak bawa awak ke arah menjawab soalan sejarah dalam bentuk bahasa Melayu yang standard. Kan? Walaupun betul, tapi saya tak kata itu tak betul. Faham? Ini satu contoh yang bagus. Awak boleh perbaiki benda ni. Tahniah. Saya tadi dah bergerak daripada semua kumpulan. Saya nampak anda semua boleh buat benda ni, kan? Okey? Baik. Sekarang, saya dah uji kamu, saya puas hati dengan jawapan awak dan saya rasa tercapailah apa yang saya nak sampaikan kepada anda semua. Okey, tahniah. Ini yang saya nak daripada anda semua. Okey, bila kita menjawab ayat yang lengkap, mesti ada contoh. Ya, dan pembelajaran kita pun awak nampak pembelajaran kita bukan hanya tengok pada buku saja. Kita boleh buat macam-macam cara, kan? Kita dah dapat satu taktik baru, iaitu menggunakan pemikiran kita. Okey? Tahniah untuk semua pelajar. Pastikan kerja di bawah tu, tugasan bawah itu disiapkan. Balik rumah, buat tugasan di rumah, hantar pada saya besok. Boleh? Okey, setakat itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya telah menggunakan kad yang ditampal dengan tema-tema yang saya telah ajar. Permainan tema itu saya menggunakan teknik yang digunakan seperti yang teknik permainan snack. Jadi saya menggunakan cara itu tanpa banyak sangat peraturan. Yang penting di sini ialah budak dapat menguasai isi pembelajaran pengajaran yang saya bagi dan mencapai hasil pembelajaran yang saya harapkan. Oleh demikian, dalam permainan tersebut kita akan perhatikan saya menggunakan 8 tema dengan 16 kad. Mempunyai tema kad itu mempunyai dia berpasangan. Jadi apabila pelajar-pelajar itu mendapat pasangan yang sama, maka mereka akan sebut tema tersebut dan mereka perlu menghuraikan tema tersebut. Jadi apabila mereka dapat menyatakan perkara tersebut, maka objektif pembelajaran saya telah tercapai. Dan alhamdulillah saya dapati bahawa di akhir permainan tersebut, apabila saya menguji mereka dengan soalan, saya dapati 100% pelajar-pelajar saya dapat menguasai apa yang saya nak menyampaikan. Di sini ada satu perkara yang saya ingin sebut, bahawa penggunaan kad tersebut saya telah menggunakan kad teruk. Walaupun dia nampak seperti sensitif, tapi kad itu hanya di bahagian luar, tapi di bahagian dalam ditampal dengan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan PNP. Dan perkara ini telah saya sampaikan kepada pelajar sebagai satu moral kepada mereka. Apabila mereka melihat suatu perkara itu, jangan terus membuat keputusan tanpa usul periksa dan membuat kajian. Jadi ini adalah perkara yang perlu ada dalam pelajar-pelajar supaya dapat mewujudkan pelajar yang seimbang dalam jarisnya. Jadi secara umumnya, saya rasa untuk saya begitu puas hati dengan teknik yang saya guna, iaitu teknik permainan kad tema.